Boleh dengar suara cikgu ke? Boleh tolong host tolong tulis dekat chat. Boleh ujian suara dulu. 1, 2, 3 boleh. Okey, terima kasih. Okey, selamat datang kepada semua pelajar. Hari ini kita berjumpa lagi. Kalau yang kali pertama, Nadia betul, terima kasih. Boleh, Syazwani boleh. Untuk yang kali pertama jumpa cikgu, nama cikgu Azam. Cikgu akan ajar sains SPM. Kalau yang sebelum ni kita dah bincang ada banyak benda, banyak perkara. Yang baru jumpa, nasib dah jumpa. Kita bincang secara santai ya, tidak terlalu susah. Cikgu ambil topik-topik yang famous untuk kita bincangkan yang akan keluar dalam SPM nanti. Ini bukan teknik untuk jawab, tapi ini ialah konten. Konten ni maksudnya isi pembelajaran. Boleh? Okey. Okey, tu host ada tulis boleh ajak kawan-kawan untuk join kelas pada malam ni. Sempat lagi untuk ajak kawan-kawan. Cikgu harap bila habis kelas nanti awak akan dapat ulang kaji ni ataupun poin itu bermakna ataupun bermanfaat untuk awak guna dalam SPM awak nanti. Malam ni kita akan bincang tentang bab 3 tingkatan 4. Tingkatan 4 ni kalau bab 3 dulu masa awak mula-mula belajar dulu, masa tu honeymoon betul tau. Lepas pada PT3 kan, terus honeymoon dan bab 3 ni kurang perhatian biasanya lah. Kan ada setengahnya dah tahu. Lepas tu awak pun ulang kaji sikit-sikit lah macam tu. So malam ni kita nak perkemaskan dia lagi. Yang tahu lebih advance, cukup alhamdulillah, bagus. Boleh dengar juga untuk pemantapan. Yang belum tahu, cukup untuk tahu apa yang cikgu sebut malam ni pun dah cukup baik dah. Kan, tak payah tahu banyak-banyak sangat. Macam tu, yang belum tahu. Yang tahu lebih, bagus. Boleh ya? Okey, kita mula. Kelas cikgu ni 50 minit je. 50 minit je. Okey, sekarang cikgu share screen. Yang baru join Webex ni screen cikgu ni, kalau nak besar mana-mana screen, elok besar screen cikgu lah. Screen muka cikgu buat apa kan? Okey, ada screen muka juga kan? Cikgu naikkan screen muka dulu. Baru cikgu nampak cikgu cakap kan. Okey, kita nak tengok bab 3 keturunan dan variasi. Dalam keturunan dan variasi ini ada dua subtopik penting yang selalu juga keluar peperiksaan. Subtopik yang pertama, cikgu dah start dia tau. Nanti awak cakap belum start lagi. Dah start dia. Okey, subtopik yang pertama namanya mekanisme pewarisan. Okey, kalau cikgu overview dulu dalam bab 3 ni. Bab 3 ni pertama awak akan belajar tentang pembahagian sel. Pembahagian sel tu awak akan belajar tentang pertama ada gen, betul? Ada DNA, ada kromosom. Lepas tu gen ataupun sel ni membahagi, ada bahagi secara mitosis, ada bahagi secara meiosis, betul? 3.1. 3.2 awak akan belajar tentang mekanisme pewarisan kan oleh Gregor Mendel kan, Gregor Mendel. 3.3 awak belajar tentang penentuan seks, penentuan seks bagi anak kan. Lepas tu kat situ juga akan ada kembar, macam mana kembar terhasil, kembar seiras, kembar tak seiras. Apa cikgu sebut ni sepatutnya dah ada dalam kepala awak lah. Okey, lepas tu awak belajar tentang mutasi. Akan ada mutasi ada dua jenis. Satu mutasi ni ialah pada kromosom, yang kedua mutasi berlaku pada gen. Mutasi kromosom ni teruk sikit lah. Kalau mutasi kromosom ni fizikal dia pun kita nampak jelas lah berlaku mutasi. Contoh sindrom Down tu kan. Lepas tu kita akan belajar tentang kesan penyelidikan lah tentang mutasi ataupun genetik. Yang akhir sekali kita belajar tentang variasi. Okey. Jadi cikgu ambil dua subtopik malam ni. Cikgu harap sempat, iaitu mekanisme pewarisan satu, yang kedua nanti ialah variasi. Dan cikgu ambil beberapa soalan untuk kita bincang sama-sama. Nak menunjukkan bahawa benda ni boleh faham dan benda ni tidak susah mana. Boleh ya? Kalau awak ada apa-apa persoalan, awak boleh tulis di ruangan chat. Cikgu buka chat dulu. Kat ruangan chat, nanti kat situ cikgu akan jawab. Kan? Pastikan lepas habis kelas ni untuk subtopik ni semua boleh faham.
Boleh? Okey, saya tahu. Kita akan masuk tentang mekanisme pewarisan. Pertama sekali yang perlu tahu dalam mekanisme pewarisan ini ialah gen. Gen yang membawa maklumat genetik, kan? Okey, gen ini ada dua jenis, iaitu cikgu tulis ya. Iaitu gen dominan kita sebut. Boleh gen dominan. Boleh? Yang kedua ialah gen recessive. Cantik je saya buat. Gen dominan, gen recessive. Gen dominan ni macam mana? Gen dominan ini ialah bila dia menunjukkan sifat dia. Duduk kat mana-mana pun dia menunjukkan sifat dia. Contoh orang pun boleh contoh. Orang yang dominan. Chat cikgu kat bawah, cikgu akan tunduk ya. Nak tengok chat, takut awak-awak chat. Nanti cikgu tak perasan. Okey. Contoh orang yang dominan, kawan kita dominan. Contoh ada kawan cikgu ni dominan. Dominan ni ada berbagai jenis lah. Contoh dia ni cantik sangat. So, kalau dia pergi mana-mana, orang akan nampak dia lah. Dia menonjol lah sebab dia cantik sangat. Boleh? Bila kita akan menonjol, bila dia tak ada. Jadi kita ni kita sebut recessive. Dominan tu dia yang menonjol. Kalau dia ada je, kita akan nampak dia. Itu kita sebut sebagai gen dominan. Recessive ni, bila tak ada yang dominan, kita akan nampak sifat kita lah. Itu kita panggil sebagai recessive. Contoh lain, orang juga yang dia jenis banyak cakap. Kan, kalau pergi kedai makan, dia banyak cakap. So, orang nampak dia ada. Bila kita boleh bercakap ataupun bila orang nampak kehadiran kita ni, bila dia tak ada, bila dia tak ada. Boleh? Okey. Gen dominan biasanya kita wakilkan dengan huruf lah, kan? Dengan huruf. Biasanya huruf yang dominan ni huruf besar. Gen resesif huruf kecil. Boleh ya? Gen. Okey, kita nak tengok mekanisme pewarisan tu. Boleh? Mekanisme pewarisan. Maksudnya anak tadi daripada induk, macam mana anak tadi dapat warisi sifat yang anak tu dapat warisi. Boleh ke? Faham ke dulu? Okey, contoh dia kata, contoh dulu. Mesti bagi contoh. Contoh dulu cikgu katalah boleh? Okey, kalau nak tanya boleh tulis dalam chat je dulu. Kalau ada penambahan, contohnya awak hafal macam lain, boleh tulis dalam tu, kita kongsi sama-sama, tak ada masalah. Kan? Contoh cikgu bagi contoh dominan dia tinggi. Katalah satu trait ini dominan dia tinggi. Gen dominan tinggi, cikgu tulis tinggi Dia ni tinggi. Tinggi cikgu wakilkan sebagai T. Maka resesif dia ni rendah lah. Cikgu wakilkan sebagai T huruf kecil. T huruf kecil tu maksudnya dia rendah. Tak tinggi, tak tinggi. Boleh? Tinggi, dominan, resesif, rendah. Dia sebenarnya ada sifat-sifat yang memang dominan tapi tak payah hafal. Dalam periksa, dia akan bagi satu sifat, satu trait dan dia akan bagi dominan dia apa. Contoh, dia bagi satu trait tinggi atau rendah. Dia pun kata tinggi adalah dominan. Contoh lain, warna kulit, hitam putih. Hitam adalah dominan, dia kata. Maka kita dah ambil terus hitam tu sebagai dominan. Boleh, tak payah hafal. Sebenarnya ada contohnya rambut hitam. Rambut hitam ni ialah gen dominan, contoh. Kan? So, kalau rambut hitam tu, siapa rambut hitam, dia tu ialah gen dominan yang ada gen dominan dalam tu. Contoh lain, cuping telinga bebas. Ada cuping telinga ni kita kata gen dominan. Boleh? Itu contoh. Tapi dalam periksa dia akan bagi yang mana dominan dia. Okey, contoh cikgu bagi ni tinggi dominan. So, kita perlu tahu dua benda lagi. Satu fenotip, satu genotip. Tak apa. Kenapa macam apa ni genotip, fenotip? Tak apa, gen. Okey, gen dulu. Cikgu tulis genotip dulu. Genotip ni, gen. Dia ni ialah menunjukkan huruf yang tadilah huruf. Contoh, dia akan ada dua huruf. Boleh? Contoh TT. Okey, cikgu nak kata TT. Contoh cikgu ni Cikgu guna dakwah lain dulu. Contoh cikgu genotip cikgu ialah TT. Okey, T tadi ialah tinggi ni. T besar tinggi. So, kita akan nampak TT ni genotip dia.
Kalau fenotip dia ni apa yang kita nampak secara fizikal. Apa yang kita nampak secara fizikal tu fenotip. Tak apa ke tak ingat? Tak apa je tak ingat. Asalkan tahu TT tu ialah apa ni? Asalkan tahu TT. Satu. Yang kedua fenotip tu, kalau TT ni kita akan nampak dia sebagai induk ataupun objek yang tinggi lah. Contoh dulu. Boleh? TT dia akan jadi tinggi. Kalau genotip dia, okey, genotip ni susunan gen. Betul, susunan gen. FF. Betul? Kalau boleh guna F pun boleh. F tu dia akan dalam periksa dia akan stand lah F tu untuk apa. F huruf besar ialah dominant, F huruf kecil ialah recessive. Okey. Kalau genotip tadi susunan gen tu, susunan gen. Kalau fenotip ni sifat organisma tu lah. Okey, contoh lain. Kalaulah cikgu kata T huruf besar satu, T huruf kecil satu. Dia punya gen dia, genotip dia TT. Okey, kita akan nampak dia tinggi ke rendah? Boleh siapa tolong jawab. Dia tinggi ke rendah? Kalau dia ada T huruf besar satu, T huruf kecil satu dalam sinetron dia. Tinggi, betul. Nurul Nadia, tinggi. Kenapa tinggi? Walaupun dia ada huruf kecil, tapi asalkan ada huruf besar, dia menunjukkan sifat yang huruf besar. Sebab apa? Sebab dia sebut tadi, dia dominant. Ada yang huruf besar je, dia akan tunjuk sifat yang huruf besar. Contoh lain cikgu bagi. T huruf kecil, T huruf besar. Okey, tinggi ke rendah? Betul tu, Syazwani. Siapa jawab ni? Nurul Nadia, betul? Bagus. Syazwani, betul? Tinggi. Amirah. Besar sikit ni. Amirah. Syazwani, Ayu Muafah. Nurul Nadia, Amirah, Syazwani, Nurul. Tinggi juga, betul? Tinggi juga. Sebab apa? Sebab ada gen dominan ni. Pandai tu. Kan? Pandai tu. Okey. Kalaulah dia punya genotip T huruf kecil, T huruf kecil. Apa jadi? Rendah. Betul Ayu Muafah. Sekarang dia rendah. Dia, gen ini boleh tunjukkan sifat dia sebab tiada kehadiran gen dominan. Tiada kehadiran gen dominan. Itu genotip fenotip dulu. Okey, seterusnya. Barulah kita masuk mekanisme pewarisan. Rupanya daripada induk nanti, induk tu, induk parent dia lah, parent dia akan turunkan, wariskan sifat-sifat ini kepada dia punya anak lah, sel anak lah. Okey, macam mana pewarisan dia? Tengok. Dia akan berlakunya macam persilangan lah. Contoh. Induk dia tinggi. Katalah ayah dia, induk dia tinggi-tinggi, dia pure tinggi. Boleh? Mak dia pula pure rendah. Rendah. Okey. Kalau cikgu tanya dulu, ni genotip. Cikgu tanya, yang hijau cikgu ni, kalau fenotip dia tinggi ke rendah? Yang hijau. Yang cikgu bulat hijau tu. Tinggi ke rendah? Tinggi. Betul Munirah. Tinggi. Ini tinggi. Sebab dia memang dominan. Betul Munirah. Nusrah. Betul. Syazwani. Travis Scott. Betul. Tinggi. Bagus. TT yang oren ni. Tinggi ke rendah? Yang kita nampak. Fenotip ni yang kita nampak. Ataupun sifat organisma. Rendah. Betul. Rendah. Settle. Bila dua objek ini berkahwin, kan? Berkahwin. Maka dia pun akan pertama melakukan proses meiosis lah. Meiosis. Dia pun keluar. Satu dia keluar T huruf besar sini, T huruf besar sini. Mana dapat ni? Ni satu, ni satu. Betul? Yang kedua, yang ini pula keluar T huruf kecil sini. Yang keluar satu lagi T huruf kecil sini. Kenapa dua-dua kecil? Dah memang dua-dua kecil. Boleh? Okey. Lepas tu apa? Maka dia pun cross lah. Cross macam mana? Tengok kita buat cross dia. T besar yang pertama ni, dia akan gabung dengan yang kedua lah. Takkan nak gabung sama dia. Mestilah gabung dengan pasangan dia lah kan? Rendah. Betul-betul. Okey, betul. Ain Najihah. Muhammad Syafiq. Ramai kita malam ni ya. Okey. So, T besar ni dengan T kecil ni. Yang kedua. T besar. Cikgu tulis balik. T besar dengan T kecil. Tu jadi anak dia. Okey, kemungkinan anak yang kedua. Dia juga, kalau boleh, dia bergabung yang satu lagi pula.
Boleh juga. T besar, dia T besar. Yang ini T kecil. T kecil. Boleh. Okey. Seterusnya, cikgu guna dakwah lain. Warna hijau pula. Ambil yang kedua pula. Yang kedua pula. Yang kedua ni gabung yang dengan yang pertama ni. Dapat T besar, T kecil. Boleh? Oh, senang. Gabung T besar, T kecil. Kan? Yang ini pula. Gabung yang kedua ni dapat T besar, T kecil juga. Boleh? Boleh gabung kan? Ambil yang pertama kan, daripada induk yang pertama gabung dengan yang induk yang kedua ni. Gen daripada induk yang kedua. Gen pertama dia. Gen pertama dia ni. Ni gen pertama dia. Induk yang kedua. Ni gen pertama, induk yang pertama. Gabung. So, bila dah gabung, maka dah dapatlah ni anak. Kalaulah dia ada 4 anak. Cikgu highlight pula. Ni anak yang pertama, ni anak yang kedua, ni anak yang ketiga, ni anak yang keempat. Boleh? So, kita akan tengok apa fenotip dia. Anak yang pertama, tinggi ke rendah? Ada T huruf besar ni. Ada T huruf besar, tinggi. Betul. Bagus, Munirah, Nurul Nadia, Ayu Muafah, tinggi. Betul. Chazwani, betul. Tinggi. Yang kedua, tinggi. Betul. Oh, tinggi. Vina, betul? Tinggi. Muhammad Syafiq, tinggi. Munirah, tinggi. Betul? T yang ketiga ni, tinggi juga. Semua tinggi. Nusrah Fuad, dia tak nak jawab, dia terus semua tinggi. Kan? Kalau tidak, nanti cikgu tanya satu-satu, semua jawapan dia tinggi. Betul? Bagus juga tu. Okey, T yang ketiga, 4, tinggi. Betul? Tinggi. Semua tinggi. Walaupun ada T huruf kecil, tapi selagi mana ada T yang dominan, T huruf besar tu dominan, maka dia akan jadi tinggi. So, kalaulah, ni tengok parent dia ya, parent dia. Saya guna highlighter. Kuning. Parent dia seorang tinggi. Orang ni memang confirm tinggi, pure tinggi, genotip pun tinggi, fenotip pun kita memang tengok dia tinggi. Seorang lagi rendah, memang rendah. Dia tu memang rendah. Kan? Dia memang rendah. Genotip pun rendah, fenotip pun dia memang rendah. Kan? Okay. So, dia akan dapat kalau anak dia semua akan jadi tinggi. Boleh? Semua akan jadi tinggi. Apply untuk tumbuhan je, orang pun sama.